pelabur asing dicerminkan di pasaran kewangan bagi minggu berakhir 14 Januari. Pelabur asing telah mencatatkan pembelian bersih berjumlah 400 juta ringgit di pasaran saham negara. Ini sebelum krisis atau skandal berkaitan dengan Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki. Apabila beliau menyatakan bahawa beliau membolehkan CDS akaun dia ataupun akaun saham dia digunakan secara proksi oleh adiknya. Saya rasa selepas dinyatakan bahawa digunakan secara proksi, dan Suruhanjaya Security menyatakan bahawa ini bukanlah satu kesalahan. Rupanya selepas itu bukan yang adik gunakan akaun saham secara proksi, tetapi itu satu perbohongan kerana akaun saham digunakan oleh beliau sendiri. He is the sole operator of the account. Dan di sinilah macam mana kita boleh pastikan keyakinan pelabur boleh terus dikekalkan. Sekiranya perkara seperti ini tidak diuruskan dengan pantas, dengan tegas oleh pihak Suruhanjaya Security. Mujurlah selepas dikabarkan bahawa mereka telah membersihkan Tan Sri Azam Baki daripada kesalahan, mujurlah satu kenyataan dikeluarkan semalam di mana Suruhanjaya Security menyatakan sebenarnya tindakan tidak diambil ke atas urusan atau perdagangan saham secara proksi dalam akaun Tan Sri Azam Baki kerana ia tidak digunakan secara proksi. Sebenarnya digunakan secara keseluruhan oleh Tan Sri Azam Baki, menunjukkan bahawa tidak wujud langsung perdagangan secara proksi. Kerana kita tahu macam semua negara, semua pasaran dana di dunia tidak benarkan perdagangan saham secara proksi. Malaysia juga tidak ketinggalan. Sekiranya ini dibenarkan, saya rasa keyakinan pelabur-pelabur akan terus jatuh menjunam. Dengan keadaan sedemikian, kami nak tanya, khususnya Yang Berhormat Menteri, bolehkah jawab apakah tindakan yang akan diambil apabila kita lihat Suruhanjaya Security menyatakan satu penipuan dibuat oleh Tan Sri Azam Baki, di mana ia tidak menguruskan akaunnya secara proksi, digunakan secara sendiri untuk beli saham. Beli saham dengan kuantum dan volume yang begitu besar. Dikabarkan kadang-kadang satu transaksi 3 juta ringgit. Bolehkah kita dapat jawapan tentang perkara ini? Adakah ini dibenarkan Ketua Pesuruhjaya SPRM bila buat urusan saham ada perdagangan sampai 3 juta ringgit, selain daripada memiliki berjuta-juta warrant dan saham syarikat yang disenaraikan dalam Bursa Malaysia. Kami minta rumuskan. Ya, sedikit lagi. So oleh sebab itu adalah penting Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, janganlah cuba tutup skandal ini. Kita harus ada satu tindakan yang jelas. Rehatkan Tan Sri Azam Baki. Buatlah satu siasatan oleh panel yang bebas, minta penjelasan oleh yang diyakini. Sila. minta laluan. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Pak Gan. Yang Berhormat Pak Gan, saya merujukan kepada satu kenyataan yang disiarkan dalam Malaysia Kini semalam 19 hari bulan Januari pada jam 7.42 petang. Dan ini membuat rujukan kepada kenyataan seorang menteri, di mana menteri tersebut telah pun menyatakan, saya baca Tuan Speaker, the Cabinet today discussed the controversial share ownership involving MACC Chief Commissioner Azam Baki, said Minister in the Prime Minister's Department, Parliament and Law, Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Dan ini apa yang disebutkan seterusnya. It was discussed at length, Tuan Speaker, the pros and cons relating to Azam share ownership in the cabinet meeting this morning. Tuan Speaker, pertamanya saya ingin Perdana Menteri mengesahkan perkara ini dibincangkan. Keduanya, saya nak tahu apakah pros and cons yang dinyatakan di situ. SC telah pun membuat siasatan. Kabinet bincang hal ini.
Tapi disebut Kabinet bincang pros and cons. Saya nak tanya di sini, adakah Kabinet semalam memberi arahan kepada SC untuk mengeluarkan kenyataan kedua? Ini perkara yang sangat penting kerana kalau benar dan Perdana Menteri kena ambil tanggungjawab berkenaan dengan hal ini. Kalau benar ianya bermaksud bahawa ada interference di dalam siasatan atau keputusan yang dibuat. Kemudian dia, Tuan Speaker, kita semua tahu Malaysia kita ada Perlembagaan Persekutuan. Artikel 145(3) menyatakan dengan cukup jelas bahawa yang diberikan kuasa untuk mendakwa seseorang menimbang satu kes untuk buat keputusan ada atau tidak pelanggaran undang-undang, itu terletak haknya di dalam tangan atau budi bicara Peguam Negara. Jadi bagaimana kita ada keadaan di mana SC membuat siasatan, kemudian Kabinet menimbangkan bincang pros and cons, dan selepas daripada itu Perdana Menteri yang mengatakan kita kena akur dan terima keputusan itu. Apakah berlaku kepada tugas Peguam Negara? Adakah Peguam Negara diasingkan? Bagaimana keadaan sebegini berlaku? Kita sebagai Parlimen kena hormat Perlembagaan Persekutuan. Kalau kuasa diberikan kepada Peguam Negara, Peguam Negara kena buat keputusan berkenaan perkara ini. Perdana Menteri dan Kabinet tidak ada kuasa untuk menghalang ataupun melalui Peguam Negara. Saya mahu tahu, Perdana Menteri kena jawab soalan ini kerana sekarang bukan saja di Malaysia, Tuan Speaker, seluruh dunia lihat kepada kes ini, dilaporkan negara-negara lain. Kita tidak mahu perkara ini dijadikan bahan perbincangan di luar negara, khususnya di mana Perdana Menteri membuat kenyataan begitu. Adakah Perdana Menteri tahu, Tuan Speaker, bahawa keputusan SC dalam surat yang pertama mereka kata tiada keputusan konklusif. Tiada keputusan konklusif maknanya tak tahu ada pelanggaran atau tidak. Kemudian beberapa jam kemudian, the next day, selepas Kabinet meeting, kenyataan keluar tidak bersalah. Apa ini? Apa kerajaan ini? Perdana Menteri yang lemah, langsung tidak ada pendirian tegas, minta untuk satu siasatan. Dan kita bincang berkenaan dengan dana yang berbesar berkaitan dengan banjir. Tuan Speaker, saya rasa isu transparansi cukup penting. Saya sokong apa yang dibawa oleh Bagan. Saya minta Perdana Menteri datang balik petang ini, jawab soalan ini. Kita semua mau tahu apakah jawapan beliau. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Saya satu baris saja. Saya memang setuju dengan apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat daripada Puchong. Ini menjadi sebahagian daripada ucapan saya. Terima kasih. Dan tentulah saya rasa saya minta Yang Amat Berhormat, jangan gadaikan maruah anda semata-mata untuk mempertahankan seorang yang nyata telah melanggari undang-undang. We do not want a lawmaker to be a lawbreaker. We don't want to be a lawman to be an outlaw dengan izin. Dan ini telah berlaku apabila kita lihat dalam skandal saham Tan Sri Azam Baki. Kalau Yang Amat Berhormat Perdana Menteri terus nak melindungi Tan Sri Azam Baki, akhirnya beliau juga akan terlibat dalam kemelut saham yang salah dan melanggari undang-undang ini. Harap buatlah yang betul. Jangan terus sesat lagi, balik ke pangkal jalan, minta Tan Sri Azam Baki rehatkan sementara, siasatan dijalankan oleh panel yang bebas. Kalau tidak, ia akan merosakkan imej negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.